Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa law kariha al-kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadha an-nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qa'idid du'a'il mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali bersama-sama pada malam ini. Walaupun semalam tuan kita tak dapat untuk menyambung pengajian kita kerana apa panggil tuan saya sangkut di lebuh raya tu, jam agak teruk sikit malam, jadi tak tahulah, dia tak tentu KL ni tuan-tuan. Hari ni lancar saja macam biasa hari ni. Memang jalan milik kita. Lancar saja hari ni. Tapi semalam tu saya datang, saya buka Waze, nak tahu sampai di lebuh raya Gatri tu. Makin pergi makin mula-mula daripada rumah tu okeylah pukul 8 saya datang lagi. Sampai di lebuh raya 8.10. Makin pergi 8.20. Saya kata betul ke Waze ni? Jadi percaya kat Waze malam, patah balik. Mungkinlah dia jeng kat mana-mana ke ujung ni kan. Hari ni alhamdulillah. Itulah dia orang panggil percaturan dan plan daripada Allah Ta'ala. Baik, kita akan sambung tuan-puan tajuk kita muka surat 99 kalau versi Jawi, kalau versi Rumi saya tak pasti. Tajuk dia jenis jual beli yang haram lagi tak sah. Itu tajuk dia. Ada jual beli yang haram dan sah. Itu kategori yang kedua. Kita nak bincang hari ini iaitu jual beli yang haram lagi pula tak sah. Apabila tak sah, maka transaksi kita tersebut dihukumkan haram dan juga statusnya tidak sah. Kesannya tidak boleh dimiliki barang tersebut dan tidak boleh ditasarruf ataupun digunakan barang yang statusnya haram dan juga tidak sah. Baik, dalam kitab kita ni sebut ada 4 jenis ataupun 4 contoh jualan yang tidak sah. Kita akan sambung jualan yang ketiga dan pengecualian dia. Ada pengecualian yang sah. Yang pertama, jual beli yang dilarang, jual beli yang haram dan juga tidak sah, iaitu jual beli dengan memisahkan hamba perempuan dengan anaknya. Itu yang pertama. Tak sah jual beli hamba yang kita asingkan dengan anak yang masih memayyiz. Yang kedua, haram memisahkan ibu menjual binatang dengan memisahkan anaknya yang masih memayyiz. Dan yang ketiga ialah jual beli yang memasukkan syarab di dalam akad ataupun di dalam ijab dan qabul. Jadi tidak dibenarkan untuk memasukkan syarab yang tidak ada kaitan dengan jualan di dalam ijab dan qabul. Kalau masukkan syarat dan ijab qabul menyebabkan status ijab qabul itu tidak sah dan membawa kepada transaksi itu juga tidak sah, yakni haram lagi tidak sah. Cuma ada beberapa pengecualian yang dibenarkan untuk memasukkan syarat dalam ijab qabul. Ini jual beli yang ada ijab qabul. Kita dah bincang sebelum daripada ni tuan-tuan. Jual beli ni ada beberapa jenis yang kita boleh pilih ketika kita nak guna. Pertamanya adalah jual beli yang sebenar, yang lengkap dengan 6 rukun, iaitu ada ijab dan qabul.
Yang kedua ialah jual beli mu'attah, jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Mai bayar senyap sahaja, itu jual beli mu'attah yang ditarjah oleh Imam Nawawi dan juga oleh Al-Imam Bughawi. Dan yang ketiga, kalau tak boleh nak beramal, nak praktis jual beli yang sebenar, jual beli mu'attah, barulah kita pilih akad yang lain, sama ada kita nak guna akad hebah ataupun kita nak guna akad hebah bi thawabin. Itu pilihan di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Baik, kita sambung ada beberapa contoh yang sah memasukkan syarat dalam ijab qabul. Kita nak jual beli yang pertama, yang jual beli yang sebenar, jual beli yang ada ijab qabul. Dia panggil jual beli yang hakiki, yang ada ijab qabul. Maka dibenarkan ataupun sah memasukkan syarat di dalam ijab qabul. Walaupun asalnya tidak sah, tapi ada pengecualian yang sah memasukkan syarat-syarat yang ada kaitan dengan jualan. Kita akan sambung contoh jual beli yang sah memasukkan syarat yang ke-8, yang ke-9 malam ni. Dia ada, kita dah baca 7, 8, sambung malam ni 9, contoh yang ke-9, iaitu sah memasukkan syarat di dalam ijab dan qabul. Yang ke-9, tapi dalam kitab kita dia tidak ada nombor lah, dia ada dan saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika dijual akan sahaya dengan syarat dimerdeka akan dia akan hamba ataupun sahaya. Sambungan jual beli yang sah memasukkan syarat di dalam ijab qabul. Syarat ini syarat yang ada kaitan dengan jual beli. Yang ini jual beli hamba. Dan jika dijual akan sahaya, sahaya ni hamba, jika dijual akan saya, ini hamba, dengan syarat, dengan memasukkan syarat dan ijab qabul. Apa syarat yang dia masukkan? Syarat dia dimerdeka akan dia akan hamba. Penjual ni dia jual hamba, kemudian dia masukkan syarat kepada pembeli. Dia kata boleh nak beli hamba aku dengan harga 10k seekor, tapi engkau kena merdekakan. Jawab dia sah. Ini antara pengecualian boleh memasukkan syarat dalam ijab qabul. Asalnya kita bincang jual beli yang dilarang, yang tak sah, lagi haram, iaitu memasukkan syarat yang tidak ada kena mengena. Contoh kita bincang dulu, aku jual kereta aku 10k dengan syarat engkau bagi hutan kepada aku. Itu tak sah. Syarat yang tidak dibenarkan. Baik, ada syarat yang dibenarkan. Antara syarat yang dibenarkan sah, yang ke-9, iaitu kita jual beli hamba dengan syarat merdeka. Contoh dia, hamba kita ini kita nak jual dengan harga 10k seekor ni, tetapi kita nak syarat kepada pembeli mustari ni, dia kena merdeka. Jadi status manusia ni tuan sampai kiamat, walaupun sekarang ni tak banyak hamba, tetapi hamba ini boleh ada pada bila-bila. Hamba ini dia boleh ada pada bila-bila masa. Sebab itu hukum hamba tetap ada di dalam silabus fiqh. Kita belajar muamalat tuan, di belakang dia ada tajuk hamba. Tajuk hamba. Kita sekarang ni baru tajuk pertama dalam muamalah, jadi jauh lagi dengan tajuk hamba di belakang itu. Kita akan belajar bagaimana peraturan yang digubal di dalam Islam berkaitan dengan cara nak handle ataupun mengurus hamba mengikut peraturan yang telah diperuntukkan. Walaupun hamba ini tidak dihazaf, tidak dihapuskan di dalam Islam, tetapi ditambah baik dari sudut peraturan hamba. Kita ni tumpan orang hur dipanggil. Status kita sekarang ini merdeka. Sebaran badan kita, semua badan kita ini dipanggil merdeka, tidak dimiliki oleh sesiapa. Status kita. Ada orang status dia ialah status hamba. Maksudnya badan dia itu
dimiliki oleh orang lain. Sebab itu orang merdeka macam kita tuan-puan tak sah dijual beli. Sama ada bayi ataupun orang dewasa tak sah dijual beli. Tak boleh nak jual bayi, tak boleh nak jual organ. Kenapa? Kerana organ kita ini merdeka. Orang merdeka tidak dibenarkan oleh syarak untuk berurus niaga ataupun untuk dijadikan barang dagangan. Tetapi kalau statusnya hamba, maka sah dijadikan barang dagangan. Sah dijual beli. Sama ada hamba itu apa pun dia ada jenis hamba. Ada hamba yang mudabbar, ada hamba yang mukatab, ada hamba yang muba'ad, ada hamba yang digelar ummul walad. Gelaran-gelaran ini, nama-nama ini nisbah kepada apa? Nisbah kepada status dia. Secara umum dia dipanggil hamba. Tetapi ada kategori, ada nama dia mengikut nisbah. Kalaulah hamba ini diwati oleh tuan dia, dapat anak, maka dia bertukar statusnya jadi gelaran ummul walad. Ummul walad ini tidak sah dijual beli. Ummul walad, yakni apabila tuan dia beli hamba yang bukan isteri orang, maka boleh jima dia, boleh wati dia. Kalau wati dapat anak, maka anak tuan itu menjadi merdeka, bukan ikut status mak dia. Apabila mak dia melahirkan orang merdeka, maka Allah naikkan taraf dia menjadi ummul waladun. Ummi ni mana ibu, walad ibu anak. Jadi ibu anak yang merdeka. Dia naik taraf dia, menunggu masa untuk dimerdekakan secara auto apabila tuan dia meninggal. Itu dia panggil ummul walad, tidak sah dijual beli. Dia dah naik separuh maqam dia, martabat dia. Tidak sah dijual beli kalaulah ummul walad. Tetapi kalaulah tuan dia wati tapi tak dapat anak, tetap dinamakan hamba biasa. Dinamakan hamba biasa. Ada hamba yang jenis dinamakan nama dia mudabbar. Nisbah apa mudabbar? Nisbah akad tadbir oleh tuan dia. Tuan dia berlafaz, aku merdekakan kamu apabila aku mati. Maka berubah status dia daripada hamba biasa naik kepada gelaran dia ialah hamba mudabbar, yang telah dilafaz, diakad tadbir, yakni diakad bebas, merdeka oleh tuannya apabila tuan dia meninggal. Tunggulah berapa puluh tahun lagi, berapa tahun tuan dia nak mati. Berdoalah hamba, cepatlah mati tuan aku, sebab aku nak aku nak merdeka. Sebab hamba ni tuan-puan dia berada di bawah jajahan, bawah milik tuan dia. Dia buat kerja pun tak boleh pegang duit. Kerana buat kerja ini, buat kerja tuan dia. Dia berkhidmat untuk tuan dia, tak perlu dibayar, tak wajib tuan dia bayar, dan dia tak boleh pegang duit. Zakat pun tuan dia bayar untuk dia. Makan pun tuan dia beli pakai untuk dia, jadi nafkah wajib kepada tuan dia. Pakaian pun tuan dia wajib beli, tempat tinggal pun tuan dia wajib sediakan. Sama dengan isteri, sama dengan anak. Itu hamba. Jadi hamba mudabbar. Boleh kalau akad tadbir, hamba itu menunggu untuk dimerdeka ataupun bebas apabila tuan dia meninggal. Baik. Jadi kesimpulan tuan-puan, kita boleh syaratkan dalam jual beli hamba. Kalau kata aku jual hamba aku ini 10k dengan syarat engkau merdekakan, boleh. Kenapa sah? Sah, dan jual beli itu sah, dan syarat juga diambil kira. Syarat dia juga sah. Kerana dalam Islam ini, syarat sangat menggalakkan kepada tuan hamba ini supaya memerdekakan hambanya. Syarat sangat menggalakkan supaya tuan ataupun owner kepada hamba ini untuk memerdekakan hamba. Sehingga mana fadilat, kelebihan yang disebut oleh Nabi menyatakan sesiapa yang memerdekakan hamba, maka Allah akan memerdekakan tubuh badannya daripada api neraka. Ini kelebihan yang besar. Kelebihan yang besar yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang memerdekakan hamba. Pahala dia besar. Pahala dia rendah sedikit daripada orang yang menislamkan orang.
Kita nak, kalau boleh, nak menislamkan orang seramai mungkin, pahala dia besar. Begitu juga pahala yang besar lagi, memerdekakan hamba. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling banyak memerdekakan hamba, sehingga digelar oleh Nabi rajulun fatahriru raqabah. Ini gelaran yang diberi oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Bukan saja As-Siddiq. Siddiq itu gelaran yang popular, kerana dia orang yang sangat membenarkan apa jua perkataan yang keluar daripada Nabi. Sehinggalah Nabi gelarkan dia ini orang yang sangat membenar apa saja ucapan Nabi. Tak pernah dia membangkang. Itu dipanggil As-Siddiq. Dan gelaran yang popular dia juga iaitu rajulun fatahriru raqabah, lelaki yang banyak memerdekakan hamba. Dialah top, nombor satu di kalangan para sahabat, orang yang banyak menghabiskan wang ringgit dia untuk memerdekakan hamba. Selalu kita sebut tuan-puan, Abu Bakar ini seorang tokoh jutawan yang tidak digembar-gemburkan seperti Abdul Rahman bin Auf, tetapi dia merupakan seorang tokoh yang kaya, hartanya banyak, sehingga menghabiskan harta dia kepada hamba-hamba yang dibebaskan. Baik, kita tengok contoh yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika dijualkan sahaya dengan syarat dimerdeka akan dia akan hamba tadi, maka sah jualannya, jualan yang dinyatakan syarat merdeka, dan syaratnya dan sah syaratnya. Maksud syarat itu diambil kira. Pembeli mesti merdekakan hamba yang dibeli, kerana syarat itu dikira di sisi syarat. Dan bagi, dan harus bagi baik, dan harus bagi penjual, dan bagi baik dan bagi penjual, dan harus bagi penjual. Dia kitab matlak ni tuan-puan, dia agak sukar dan payah untuk baca dia kerana dia terlampau ringkas. Dia banyak, dia delete buat yang kita perlu takdir balik. Itu antara dia muamalat dia. Kalau ibadat dia okey sikit, dia tak payah sangat, tapi muamalat dia agak payah sebab dia translate daripada kitab Arab, Fathul Wahhab. Kalau Arab lagi mudah baca. Wa yajuzu lil ba'i, dan harus bagi penjual menuntuti, yakni memaksa akan mustari dengan merdeka. Boleh apabila dia syarat dalam akad, sah syarat dalam akad, maka penjual paksa engkau kena merdekakan hamba ni. Kau nak beli hamba ni, kau merdekakan hamba. Lepas akad jual beli, pembeli tak nak merdeka, boleh ke tidak penjual paksa? Boleh. Harus penjual memaksa supaya pembeli ni kena merdekakan hamba yang dia jual. Maksud boleh lah. Tu dia panggil harus. Dan sah menjual dengan syarat. Yang ke-10, dan ni atas pada kata sah jual hamba dengan syarat merdeka. Dan ke-10, yakni jualan, contoh jualan yang sah kita masukkan syarat. Asal tak boleh nak masukkan syarat. Asal kita kena nyata aku jual lah kereta ni dengan harga sekian, tu cukup. Jangan masukkan syarat lain. Kenapa? Kerana ada syarat yang tak sah, tak boleh masuk. Ada syarat yang boleh dimasukkan. Kok kita tak tahu syarat mana yang boleh dimasukkan. Jadi kita bincang ni ada 12 contoh senarai jenis jualan yang boleh dimasukkan syarat. Contoh yang ke-10, sah jualan dengan syarat. Dan sah menjual dengan syarat yang menghendaki oleh baik, seperti qabad. Ni sah menjual dengan syarat yang menghendaki, yakni sah menjual dengan syarat apa? Dengan syarat yang ada di dalam jualan, yakni yang ada kaitan dengan jualan. Tu
yang menghendaki itu yang ada kaitan dengan jualan, boleh. Contoh macam mana? Kita sah jualan, masukkan syarat tersebut ada kaitan dengan barang jualan. Contoh dia seperti kita contoh di sini dia bagi seperti qabah dan seperti syarat mengembalikan dengan aib. Dua contoh dia bagi. Contoh yang pertama dia kata, aku jual lah kereta ni dengan 10k dan di belakang, dan kamu ambil segera kereta aku ni, jangan parking depan rumah. Boleh masukkan syarat qabah. Maksud ambil ni masuk qabah. Aku jual kereta aku ni, harga dia dengan 50k tunai, patut tu saja, tiba-tiba ditambah di belakang, dan kamu kena qabah, ataupun bahasa kita, kamu kena ambil segera, jangan parking ni. Aku nak malam ni juga lepas ijab qabul terus bawa balik. Syarat dalam ijab. Kalaulah syarat di luar ijab tak menjadi isu. Bayar dah siap, kita kata buat balik tu lah kereta ni, kau dah bayar dah. Sebab apa? Sebab aku tak nak parking depan ni, aku nak masuk kereta lain. Syarat itu dalam ijab sah. Walaupun asalnya kalau masukkan syarat tak sah, tapi ada beberapa syarat yang boleh dimasukkan. Antaranya masuk syarat qabah, masuk syarat pegang ataupun ambil barang itu, boleh. Kenapa? Kerana qabah ini salah satu syariat yang diperuntukkan di dalam sistem jual beli untuk pastikan milik yang sempurna. Kita dah biasa sebut tuan-puan, proses pertukaran milik sempurna mesti melalui dua langkah. Pertama apa? Pertama lafaz ijab qabul dan bayar. Lafaz ijab qabul, kemudian dia bayar siap. Langkah yang kedua, tak sempurna lagi milik. Langkah yang kedua, mesti dia qabah, mesti dia pegang, mesti dia pindah dengan perbuatan. Kalau kereta mesti dia naik, buat balik, ataupun bergerak dulu, tak mestinya dia parking di rumah, buat balik. Apabila dia ambil kunci, qabah kereta, ambil kunci, dia masuk dalam kereta, dia bawa, pastikan bergerak sedikit sahaja daripada tempat parking penjual ke tempat lain, itu sudah menjadi milik sempurna dia. Jadi kesimpulan, proses pertukaran milik sempurna mesti melalui dua step ataupun dua langkah. Pertamanya transaksi yang ada ijab qabul, dan yang keduanya mesti qabah. Itu sistem syariat qabah itu, bukan saja-saja tidak. Dia panggil qabdun ataupun qabah. Sebab itulah boleh dimasukkan qabah ini di dalam syarat, tidak menjejaskan akad ijab qabul, tidak membatalkan ijab qabul, sah. Dan contoh kedua, dan cara mengembalikan dengan aib. Contoh yang kedua, dia masukkan cara dalam akad mengembalikan barang kalau ada aib, kalau rosak. Contoh tuan-puan, kita beli buah durian. Ini praktikal, popular. Ada orang kata beli buah durian ada orang kata tak sah jual beli buah durian yang tak kopek. Kena beli kopek siap-siap, masuk dalam plastik. Jual yang dalam polisterin. Kenapa? Kerana kalau jual barang tu rosak, tak sah. Sebenarnya tuan-puan, walaupun dia tak kopek, dia tak tak buka dulu, sah jual beli dengan tanpa dibuka terlebih dahulu. Kenapa? Kita dah belajar sebelum daripada ni, barang syarat sah, barang dengan harga mesti tengok. Mesti tengok barang tersebut. Tengok ini pula ada cara dia. Ada cara dia. Kalau barang itu jenis dia ada kulit, dan kulit tu pula ada satu kulit sahaja, dan kulit itu yang cover isi, kalau buka rosak isi, tak wajib buka. Pada asalnya mesti tengok barang sebelum kita beli,
tetapi ada pengecualian. Kalau jenis barang, jenis buah yang kulitnya ada satu sahaja, kalau kita buka kulit luar, isi dia boleh rosak, tak wajib buka. Boleh jual beli tanpa buka. Cuma dia ada khiyar kalau rosak. Kalaulah kita beli buah durian, tiba-tiba buka, isi dia rosak tuan-puan. Yang dijanjikan cantik, yang dijadikan manis, yang dijadikan tebal isinya, tu buka-buka tuan-puan, jangan kata isinya tebal, memang rosak isi dia. Lepas tu kita hantar balik. Wajib penjual menerima barang yang aib. Tu dia panggil hantar khiyar aib. Khiyar ni maknanya apa? Nak cancel jual beli, nak ambil duit lain, nak ambil duit ataupun nak ambil buah lain, boleh. Apa maksud boleh? Penjual wajib menerima. Tak boleh penjual kata, dah tak boleh hantar balik, dia kata, sebab dah siap dah jual beli. Haram kata penjual tidak menerima aib daripada pembeli. Maksudnya tidak menerima barang yang rosak daripada pembeli. Kerana syarak memperuntukkan dalam mazhab Syafi'i ada khiyar aib. Khiyar dengan sebab barang itu punah, barang itu rosak. Wajib khiyar. Wajib khiyar. Wajib penjual kena bagi buah lain ataupun kena bagi duit. Itu dia panggil khiyar. Khiyar ni dia panggil apa? Pilihan untuk hantar balik ataupun dia reda dengan kerosakan. Dia tak apalah, punah pun saya tak nak hantar. Tak apa. Ataupun dia diberi pilihan untuk hantar balik. Jadi khiyar itu salah satu daripada sistem syariat yang diperuntukkan selepas jual beli. Selepas ijab qabul baru ada khiyar. Cuma isu dia di sini tuan-puan, bukan isu jual beli lepas tu ada khiyar aib. Tidak. Isu dia nak masukkan syarat, dia nak khiyar. Sebenarnya tuan-puan, kalau tak masuk syarat pun ada khiyar aib ni. Apabila aib saja barang, aib ni maknanya aib yang qadim. Bukan aib dengan sebab perbuatan dia, bukan rosak dengan sebab kecuaian dia, bukan. Kalau rosak dengan sebab kecuaian di tangan dia, itu tak wajib ataupun tak boleh nak hantar balik. Ini memang rosak asal, dia panggil aib qadim. Kalau dia tak letak syarat pun, memang ada peruntukan syarak menyediakan syariat yang nama khiyar, pilihan untuk hantar balik. Khiyar ni apa dia? Khiyar ni ada 3. Kita akan belajar khiyar majlis, pilihan untuk teruskan jual beli atau cancel dalam majlis. Dah bayar dah tapi tak berpisah lagi, boleh cancel. Boleh hantar balik barang itu, ambil balik duit. Penjual boleh minta balik barang, saya tak jadi jual. Kenapa? Masih berada dalam majlis. Jual beli belum berpisah. Syarak menyediakan khiyar, syariat khiyar kepada pembeli dan penjual untuk menjaga keadilan. Penjual tiba-tiba dia fikir, dia teringat ada barang ini dia nak guna, maka boleh cancel. Pembeli juga ada hajat nak guna duit, duit tak cukup, boleh cancel. Ini dia panggil Islam menjaga hak di antara penjual dan pembeli. Islam menjaga keadilan dan kemaslahatan antara penjual dan pembeli dengan cara menyediakan syariat yang nama dia khiyar majlis. Adalah satu lagi tuan, khiyar syarak. Khiyar syarak memang peruntuk dalam ijab qabul. Siapa tak masukkan ijab qabul, tidak ada pilihan khiyar syarak. Ini khiyar syarak 3 hari nak hantar, bukan kerana rosak. Ada satu khiyar lagi yang kita nak bincang ni, iaitu khiyar aib. Pilihan nak hantar ataupun nak reda dengan kerosakan barang ini. Islam memperuntukkan khiyar yang nama dia ialah aib dengan sebab punah ataupun rosak barang tersebut. Tak masukkan dalam syarat pun ada peruntukan khiyar aib. Dia boleh hantar, tetapi dia nak tahqiq, dia nak confirm. Takut tuam ini tak terima aib dia ni, dia masukkan dalam syarat sah jualan, tak batal jualan tadi. Tak batal akad tadi. Contoh tuan-puan, saya beli buah durian ini dengan harga RM50 3 biji, dan kalau rosak saya nak hantar balik. Boleh masukkan syarat kalau rosak hantar balik, tidak menjejaskan akad. Tu contoh yang kedua. Baik, sambung terus tuan-puan. Jenis jualan yang sah memasukkan syarat yang ke-11. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala,
dan dengan syarat yang tiada dikehendaki pada uruf. Yang ke sebelah ni, sah juga jualan dengan syarat yang tidak ada kaitan dengan jualan. Sah jualan tapi syarat tidak sah. Ni antara pengecualian. Jualan tidak menjejaskan, maksud akad tersebut tak batal, diterima akad tu, tapi syarat itu tak terpakai. Mana? Sebab dia tidak ada kaitan dengan jualan. Cuma nak cerita, akad itu tidak menjejaskan, sah akad. Cuma syarat tersebut tidak sah, tak perlu pakai syarat tersebut. Tu. Mana contoh dia? Seperti syarat seperti syarat bahawa tiada dimakankan, bahawa tiada dimakankan melainkan bagian-bagian. Tu kan pening kan tu. Tu dia panggil kitab bahasa arah tinggi. Jadi memang kitab lama ni tu apa, walaupun kita jauhi, kalau tak belajar memang tak faham. Orang kata tak apalah, boleh baca, orang hari ni hebat, ada ustaz hari ni hebat-hebat tu apa, kita tahu dia tak mengaji tapi dia baca. Apabila dia baca, dia akan syarah mengikut kepahaman dia. Itu bahaya. Bahaya apa? Bahaya pada keaslian ilmu itu. Islam ni dia kena jaga keaslian ilmu. Nak jaga keaslian ilmu, jaga networking dia. Terima daripada guru. Sebab penulis ini dia tulis mengikut pahaman dia. Sebab itu penulis dia akan syarah kepada murid dia. Murid dia tahu guru dia ini, penulis ini faham ataupun nak mengikut apa yang disyarah oleh guru. Sebab tu antara network ataupun dia panggil sanak yang hampir tuan-tuan, penulis ini Tok Kenali ni dia sempat belajar dengan penulis Wisyaul Afrah. Ini sama lah ni, penulis yang sama dengan Wisyaul Afrah. Matla'ul Badrai ni dengan Wisyaul Afrah sama. Jadi pengarang salah satu hampirnya network ini ataupun dia panggil jalur keilmuan. Ni sahabat Nabi sangat jaga nak terima hadis, jaga sanad hadis itu, perawi cek. Sebab tu ada hadis hasan, hadis sahih, hasan li zati, hasan li ghairi, dhaif. Kita hari ni punya hadis tahu hadis sahih, hadis dhaif, dua tu je dia tahu. Tak tahu syarat sahih, dia ikut aja. Macam burung kakak tua aja. Pandai hadis sahih, hadis sahih. Lepas tu pandai pula tanya kita, ustaz baca tadi hadis sahih ke tak? Pandai tanya orang. Tanya dia balik. Dia tak tahu apa syarat hadis sahih yang dikumpul oleh Imam Bukhari. Tak tahu kenapa hadis tu dhaif. Kenapa? Adakah dhaif kerana perawi? Adakah dhaif kerana sanad? Ada dhaif kerana sanad. Ada dhaif kerana perawi. Ada dhaif kerana matan. Tu matan hadis tu dhaif. Kalau dhaif perawi, matan tak dhaif. Matan daripada Nabi. Cuma perawi itu ada thiqah, dikurangi thiqah dia. Menipu. Orang ini mengajar menipu, percaya? Orang dulu tuan-tuan kalau menipu walaupun dia betul riwayat hadis dia dah turun pangkat dhaif. Kenapa? Dia pernah menipu. Tapi boleh pakai. Kerana ulama kata orang yang pernah menipu tidak selama-lamanya dia menipu. Mungkin dia riwayat hadis ni betul. Kalaulah hadis thiqah, apa namanya, orang bawa hadis tu tak thiqah, boleh ditamah, ada unsur-unsur tamah karakter dia, akhlak dia, maka jatuh hadis itu jadi hadis dhaif. Walaupun matan dia cantik, matan dia memang cantik di cerita tu, tengok dalam hadis lain matan sama, tapi oleh kerana dia periwayat dia tu turun. Orang ini telam aja apa, ustaz goreng pun ditelam. Telam saja, tak kiralah ustaz ni boleh siqah ke tak siqah, janji sedap, janji nampak cantik, huraian dia tu menarik, huraian dia mudah faham, bagus, tak kisahlah apa pun. Jadi di sini tuan-puan, nak kepada huraian daripada guru. Apa maksud dia?
Maksud dia jualan dengan syarat yang tidak ada kaitan dengan jualan. Yang kata tiada dikendaki pada uruf. Tu. Dan sah menjual dengan syarat yang menghendaki oleh baik. Satu. Nombor 10. Nombor 11 dia hampir sama. Dan dengan syarat, yakni dan sah jualan dengan syarat yang tiada dikehendaki pada uruf. Seperti syarat bahawa tiada dimakankan melainkan bagian-bagian. Apa contoh dia tuan-tuan? Contohnya dia masukkan syarat yang tidak ada kaitan dengan jualan. Yang maksudnya tiada dikehendaki pada uruf, tidak ada kaitan dengan jualan. Mana contoh dia? Contoh dia, aku jualah ayam ini dengan syarat engkau tolong beri makan. Tu dia kata syarat contoh dia tu seperti pada syarat bahawa tiada dimakankan. Melainkan bagian-bagian. Tu salah satu contoh. Aku jualah ayam ini dengan syarat engkau beri makan. Sah jualan, tetapi syarat tersebut tidak sah. Maka sah syaratnya pada yang pertama. Syarat pertama sah, maksudnya syarat jualan nombor 10 tu. Dia syarat qabak sah. Itu yang pertama tu pada nombor 10. Dan lara pada yang kedua, dan lara pada syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu tidak diterima pakai, tapi jualan sah. Syarat dia beli ayam, dia jual ayam, tapi dia minta supaya tuan ataupun penjebeli ni engkau tolong jaga ataupun tolong beri makan. Itu contoh saja. Ataupun syarat-syarat lain. Maka syarat tersebut tidak diambil kira. Maksudnya tak wajib pembeli ikut syarat tersebut. Itu makna lara. Dan seterusnya tuan-tuan, kita nak habiskan sikit lagi. Dia ada 12 semua contoh. Baik, contoh yang ke-12. Contoh yang ke-12 ni contoh yang sah, boleh dimasukkan. Dan sah disyaratkan sifat yang diqasad akan dia, akan sifat itu pada uruf. Ini yang ke-12. Sah kita masukkan syarat dalam ijab qabul. Ini contoh yang ke-12. Mana dia? Sah dimasukkan syarat. Syarat apa dia? Sifat. Sifat ni ciri yang diqasabkan dia kan ciri tadi pada uruf. Dia masukkan ciri-ciri barang yang diqasab, yang dikendaki. Dia nak barang ni begini-begini, boleh masukkan dalam syarat. Ini antara praktikal juga tuan-tuan, antara isu yang praktikal. Ada orang tanya, boleh tak kita masukkan syarat dia jual satu produk ni boleh menghilangkan, produk ni boleh melegakan, produk ni boleh merawat sekian-sekian, produk ni boleh merawat penyakit sekian-sekian, produk ni boleh menghilangkan kolesterol, boleh merawat kecil manis. Kita pun cakap kat dia, saya beli produk ni kalau tak lega saya hantar balik. Adakah boleh masuk syarat macam tu? Jawab dia, boleh masuk syarat tak terjejas. Tidak menjejaskan. Kita memasukkan, kita menyatakan ciri, menyatakan sifat, iaitu ciri yang diqasabkan, yang dikendaki dengan barang tersebut. Boleh masuk. Mana contoh dia? Okey. Contoh dia, seperti ada sahaya itu pandai menyurat. Seperti dia nyatakan syarat dan ijab qabul, hamba yang dia nak beli ni mesti pandai menulis. Dia tak nak hamba yang tak reti menulis. Dia kata, saya belilah hamba ni hamba kau ni dengan harga 10k, dengan syarat dia pandai menulis. Kita pun cerita, hamba dia ni cekak, bagus, pandai, bijak, menulis pun cekak, menulis pun cantik. Dia pun pembeli ni nak tahqiq, nak confirm betul ke? Dia masukkan syarat.
Saya belilah hamba ini dengan harga 10,000 dan syarat dia pandai menulis. Buat balik, cek-cek tak pandai pun menulis, boleh hantar balik. Cara itu tidak terjejas, maknanya tidak membatalkan. Itu contoh pertama. Atau binatang itu bunting. Dia syarat dia nak beli lembu ni, lembu yang bunting. Masukkan syarat dalam akad. Lembu, ciri lembu yang mengandung, ciri lembu yang telah bunting. Saya nak cari lembu yang bunting dah. Saya tak nak lembu betina, saya nak cari yang bunting. Dia masukkan dalam syarat. Saya beli lembu ni dengan syarat bunting. Kalau saya balik rumah, bela seminggu, 2 minggu, cek-cek tak bunting, kena hantar balik. Boleh hantar balik. Tu. Ataupun sahaya silap. Ataupun mempunyai labang. Dia beli kambing, dia nak perah susu. Dia syarat, saya nak beli kambing ni dengan syarat susu ni jenis lembu kambing yang ada susu. Buat balik cek jenis kambing yang tidak ada susu, maka dia boleh hantar balik. Akad itu sah. Tu. Dan harus baginya bagi mustari khiyar. Harus hantar balik tu jika menyalahi akan syarat tersebut. Jika tak tepat syarat yang janji. Kita janji nak lembu yang ada susu, kita janji lembu yang bunting dah, tiba-tiba beli lembu tak bunting pun dia jual lembu yang tak bunting, boleh hantar balik. Khiyar. Kita janji dah nak produk ni untuk melegakan sekian-sekian, makan tak jadi pun boleh hantar balik. Dia kena terima kerana kita masukkan dalam syarat. Kalau kita tak masuk dalam syarat, kalau barang tu tak rosak, dia tak wajib terima. Kerana tak air pun, tak termasuk air kalau produk tu tak melegakan dia. Kerana produk tu tak masuk angin, tak terjejah apa pun. Tapi kalau masuk syarat, boleh khiyar. Tu kena ada kepentingan dari sudut akad tadi. Dan last sekali tuan-puan, yang terakhir ni dia panggil jenis jual beli yang tak sah nombor 4. Dia ada 4 sahaja. Cuma yang ketiga tu dia agak panjang sebab sah masukkan jual beli pengecualian. Baik, kita habiskan tuan-puan sebab dia nak simpan bulan depan pun dia dah agak pendek lagi kerana dia ada terakhir saja. Dan tiada sah yang nombor 4. Jual beli yang tak sah lagi haram. Dijual binatang ataupun hamba dan anaknya, anak binatang dan anak hamba yang ada di dalam perut. Kita jual hamba dan binatang, hamba mengandung. Kita jual hamba kita dah mengandung, ataupun jual binatang yang dah mengandung, tapi jual tu serta anak dalam perut dia. Dikira harga. Tu. Seperti kata penjual, aku jual akan dikau binatang atau hamba ni dengan anak yang ada dalam perut. Tak boleh jual dua. Saya jual anak ibu lembu ni dan anak sekali dalam perut ni, saya jual dua-dua dengan harga 10k. Tak sah. Jual ibu, anak itu ikut. Jangan jual dua-dua, tak sah. Jual seekor, jual ibu saja, anak dalam perut itu dia tabik. Dia panggil dia mengikut ibu. Soal kita nak mak atau makak harga tinggi, tak apa. Oleh kerana dia dua ada anak dalam ni, kita up harga sedikit berbanding dengan single lembu yang tak mengandung. Itu sah. Tapi yang tak sahnya, kita menjual dua. Kita cakap pada pembeli, saya jual dua ni, ibu dan anak sekali, dengan harga 10k. Tak boleh. Tapi kalau dia cakap di luar akad, tak apa. Contohnya, dia deal dulu. Dia ni dia kata, berapa je harga lembu ni? Dia kata, kalau tak mengandung murah lah sikit, saya boleh jual lah dengan harga 5k. Tapi oleh kerana lembu ni bunting, saya jual dengan harga 8k. Bahasa anak sekali ni. Itu deal di luar, bukan dalam akad. Masa dalam akad, dia akad satu je, saya jual lembu ini dengan harga 10k, sah. Tapi kalau dalam akad, dia akad dua, saya jual lembu ini dan anak dalam perut dengan harga 10k, tak sah. Bukan saja tak sah, haram akad tersebut, berdosa. Baik, habis tuan-tuan yang ke-14. Dan tiada sah pula dijual. Ini bukan yang ke-14, yang sama juga. Kita tak asingkan. Yang ke-14 pula, yang ke-4. Cuma kalau nak asing lah, boleh jadikan yang ke-5. Dan tiada sah pula dijual salah satunya jua.
Dan tiada sah pula, tiada sah juga dijual salah suatunya jua. Maksud apa? Maksud jual asin-asin antara ibu dan anak dalam perut, tak sah juga. Jual asin-asin. Ibu ni saya jual 5K, anak dalam perut saya jual dengan harga 1,000 saja. Jadi total 6,000, tak sah. Akad sekalipun tak sah, akad asin pun tak sah. Ini mudah saja. Jika dijual binatang yang butin, masuklah anak yang di dalam perutnya pada jualan. Itu pada syarat. Jual binatang butin, anak dalam perut termasuk di dalam akad, termasuk di dalam jualan. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita masuk tajuk baru, iaitu jualan yang haram tapi sah. Ada jualan haram, berdosa akad tersebut tapi sah. InsyaAllah kita akan bincang bulan depan, iaitu jualan yang transaksi tersebut, akad tersebut sah, haram tetapi sah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.